Senayu ada payah li. Orang mak ngaji kuat. Saya tengok channel dah. Anak-anak cucu-cucu pergi dengan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang dihormati dan yang dikasihi sekalian, selamat datang kepada ruangnya Kecek Melayu pada hari Ahad petang. Apa khabar Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap Melayu dan mari jumpa kita seperti biasa tiap-tiap hari Ahad. Hari Ahad. Ya, pada jam pukul 4 sampai pukul 5. Pukul 5. Dah. Luar biasa dah sebab kita ni biasa jumpa waktu malam dan lepas Isya teruk benar lah sampai pukul 11 malam kita jumpa. Kadang-kadang teruk sampai pukul 12. Pukul 12 kata. Dan tapi hari ni pihak orang panggil jadual. Nah, pihak orang yang jaga buku pengreka ni dah. Dia tukar masa kita ni duk boleh kita ni bercakap rapat lagi paling rapat lagi bersama dengan Fak kita yang boleh cakap bahasa Melayu walaupun duk di mana-mana tempat sekalipun terutamanya tiga wilayah selatan kita ni banyak dia bercakap bahasa Melayu. Dan peminat di sebelah Songkela sendiri dan di satu sendiri pun biasa juga nak telefon masuk di ruangan kita semenjak mula kita buka ruangan kita tu. Itu adalah suara daripada penonton kita yang sangat minat pada ruangan Kecek Melayu, dan kita balik kepada ruangan Kecek Melayu dengan berbicara dan panggil bincang ataupun berbual atas tajuk-tajuk yang kita nak letak tiap-tiap minggu. Ya, apa khabar saudara yang dikasihi sekalian? Dengan tujuan ruangan Kecek Melayu ataupun cakap Melayu ni, kita sentiasa untuk kita nak berbual dengan bahasa Melayu, orang panggil bahasa Melayu tepat teh. Dah kita tak ada orang panggil jemu sangat dengan benda kata bahasa Melayu tu kena berbahasa Malaysia atau bahasa tengah. Bahasa yang meresmikan itu ialah bahasa yang payah faham bagi penduduk panggil kampung kita tu. Dia payah faham apabila kita bincang atau bercakap payah faham tu ada masalah. Dan sebab ada juga setengah Fak kita tu kadang kata dia ada pendapat. Pendapat kata biar kita buat dengan ruangan cara-cara bahasa Melayu ni perlu kita panggil betul bahasa Melayu buat biar di bahasa tu kena. Sebab itu pada besar kalau kita buat bahasa Melayu ataupun bahasa mana-mana bahasa pun betul. Nah, dalam grammar dia, dalam apa panggil apa, tata bahasa dia ataupun keluar suara dia ikut apa kita panggil dalam tata bahasa tu, itu mana tak faedah besar bagi Fak kita. Tapi dengan ruangan Kecek Melayu kita mula-mula lagi dan kita nak buat dengan Kecek Melayu, buat dengan kecek mengatakan lah, campur sikit-sikit, kita campur dengan bahasa tengah, kita campur dengan bahasa Fak kita boleh faham tu. Kadang-kadang campur dengan bahasa Thai kata sikit banyak. Mana tahu kita faham sama lah, tapi kita usaha juga bahasa Melayu kita ni mengakatkan lagi dan melalui guru-guru kita yang berbahasa Melayu. Dan sebab kita juga hubung dengan ustaz-ustaz kita dari Selatan, walaupun Ustaz Dr. Ismail Lutfi ataupun Ustaz Ghazali atau Imam Abdul Aziz di Bapudi ataupun Ustaz di mana-mana tempat pun kita nak mereka itu tu boleh nasihat dengan bahasa sebab kebanyakan ustaz kita duduk bawah tu dan dia duduk dalam medan apabila dia ceramah dia guna bahasa Melayu. Seperti saya dengan Tuan Amir ni duduk bakok. Dan juga kita guna bahasa Melayu ni bahkan tak banyak sangat, tapi kita guna dalam tangdan wisyakan ataupun dalam media kita nak dakwah ni kita guna bahasa Sia lah, guna bahasa Sia. Kalau itu kalau ada lebih baik lagi kalau ada Fak kita kata wasa nak duk bakok kalau itu kalau wasa nak duk bakok kalau nak masuk dalam media untuk kita nak dakwah juga supaya kita duduk dakwah dengan bahasa Melayu ni cuba-cuba hubung-hubung kalau ada peluang kita mari kerjasama insya-Allah. Dan kebiasaan ruangan kita ni kita membukakan panggilan daripada penonton yang dihormat tu, kita boleh nak buka pada
daripada penonton dan penengok kita di rumah tu, apa saja yang kita nak keluar fikir ataupun nak keluar mana-mana cara yang kita letak tajuk atas kita nak bincang setelah lagi tu, kita boleh nak buka melalui nombor telefon atas TV tu. Ya, saudara yang dikasihi sekalian, dah hari ini kita ada seorang penceramah ataupun pergerakan Islam yang termasyhur. Seperti kita ada ulama Tok Guru semasa lah. Nah, ulama Tok Guru semasa, pergerakan semasa yang kita kemarin tu dah kita ada satu satu majlis yang orang panggil diajarkan oleh Seronta dah Persatuan Pelajar Muslim Muslim atau Thailand. Sonoto kita diterkenal dengan nama Sonoto atau majlis ke apa kita buat? Majlis ilmiah. Ya, majlis ilmi lah. Majlis ilmi ialah salah satu projek ataupun bahagian perhubungan bagi perhubungan antarabangsa bagi Persatuan Pelajar Thai Muslim atau Sonoto yang kita kenal tu dengan nama Inggeris Thai Muslim Student Association atau TMSA. Ialah nama yang terkenal bagi penggerak ataupun kumpulan luar negara. Bagi maklumat sedikit, Persatuan Pelajar Thai Muslim ni adalah satu organisasi bagi pelajar Thai Muslim seluruh negara. Ustaz. Dah kumpul berumurnya 48 tahun. Tahun ini. Dan TMSA atau Thamsa tu adalah pusat tengah bagi pelajar Thai Muslim seluruh negara Thai. Kita adalah pusat yang nak berhubung dengan pelajar-pelajar yang Muslim dan tidak Muslim atau panggil pelajar asing luar negara untuk bersama kerja atas kerja masyarakat, kerja agama dan lain lagi. Dan majlis ialah majlis yang kita dah ada semalam tu ialah majlis ilmiah. Kita dah hadir satu tokoh ulama Malaysia ialah Baginda Sheikh Hussein Yi. Sheikh Hussein Yi adalah satu tokoh ulama Malaysia Cina. Tapi orang Cina Malay yang memeluk agama Islam tu semasa dia umur 18 tahun. Maksudnya sebelum semasa dia anak muda di Malaysia tu, ya sebagai pemuda yang berusia tak sampai 18 tu duduk dalam agama Buddha. Buddha tapi Cina. Dan lepas itu tu jumpa dengan Kristian. Dua agama. Duduk dengan Buddha dulu. Lepas tu pergi agama Kristian. Dan sebelah itu tu boleh memeluk hidayah, memeluk dalam agama Islam. Dan juga pergi mengaji dan belajar sama. Maka boleh Tuhan jemput Ustaz Hussein Ji ni sebagai tokoh sekarang ni lah. Dia sebagai tokoh, sebagai ulama hadis lah. Hadis terkenal di Malaysia atau di dunia ni. Dia pergi belajar di Jamiah Islam Madinah. Nah, cuma di jurusan hadis. Dan Tok Guru dia seorang Tok Guru juga. Dia juga iaitu Ustaz Nasruddin Albani. Dan sebagai Tok Guru yang Ustaz Hussein Ji ni pernah belajar. Dan juga Ustaz Hussein Ji bersama dengan kita di Thailand kemarin tu. Ada majlis yang diajarkan oleh Thai Muslim Student Association ataupun Persatuan Pelajar Muslim Thailand yang kumpul pelajar-pelajar dalam berapa orang? Dalam lebih kurang 150 orang. 150 orang. Ramai pelajar dan luar pelajar. Luar pelajar. Ada dengan perasingan. Ada juga. Pelajar daripada Mahawidyalaya Thammasat. Buza pun masuk juga. Dia bila Ustaz? Dia bila hadir mana orang masuk mari dengan ceramah tu, dia bila mari daripada bangsa-bangsa Gaparatik. Saya ingat dalam post dia ada apa semua kan. Dia bila ada Pakistan, ada Sudan, ada Cina, ada Pama, ada Thai, ada Melayu, ada Hindustani, 8 bangsa. Sebagai majlis ilmi antarabangsa lah. Mana kira dah. Banyak dah. Sudan mari, Mesir mari. Dan Pakistan mari. Perancis mari. Lepas anak Melayu kita ramai sekali. Ramai juga. Dan juga penduduk di Bangkok ni pun ramai juga. Dalam mawduk tajuk apa dia? Kepentingan ilmu dan suasana ilmu Islam. Itu kita dapat banyak beberapa nasihat pada Syekh ataupun banyaklah ilmu yang kita dapat malam tu
untuk kita nak mari guna dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah juga cakap Melayu ataupun ruang kecap Melayu ni dah kita juga takat juga nasihat sebagai Ustaz Hussein Ji itu dia nasihat khas bagi kita untuk kita nak ustaz tu pandangan berkenaan dengan ilmu hakiki ataupun ilmu yang sebenar, apa yang maksud ilmu yang sebenar. InsyaAllah lepas ni kita nak buka klip yang kita sudah takap kemarin tu dah. Setagi tu kita nak kita tengok dah kata Ustaz Hussein Ji itu sebagai panggil gapo sebagai tokoh ulama semasa atau sedunia ni dah ada gapo nak royak kita, terutama mereka yang boleh bercakap Melayu, boleh memahami dengan bahasa Melayu, tajuk dalam ilmu hakiki dalam pendapat Ustaz Hussein Ji. Dan selepas itu dalam pusing yang kedua insya-Allah kita nak bukakan panggilan untuk kita ni tukar fikiran sesama dan beri pendapat berkenaan dengan ilmu hakiki yang sebenar yang disebahkan oleh Ustaz Hussein Ji itu apa maksud kita nak tukar fikiran diskusi sesama. Insya-Allah kita bersama dengan klip ini yang satu klip yang penting bagi kita semua insya-Allah. Silakan. Don't just when people ask you, do you know who is the future husband or who is your future wife? I don't know. I just pray istiqara. No. You must know. Salat istiqara is not like what you were taught before. You don't know which one is good for you and now you make istiqara. No, you must do your homework first. حين نادت يا ظلام الليل أوقدنا الشموع إنه عهد جديد اسمه عهد السلام بسمة الفجر أفيقي وارسمي للأفق ثغرا واكتبي بالنور سفرا وامسحي للجرح سطرا واغرسي في كل قلب فرحا حبا وزهرا إنه عهد جديد إنه عهد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selamat datang, selamat menonton kepada program White Channel. Saudara muslimin dan muslimat di mana saja kamu berada, kami ingin mengajak saudara-saudari sama-sama beri perhatian kepada apa yang telah diperintah oleh Allah dan apa yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita sebagai seorang muslim mesti ingat di mana saja kita pergi, kita tetap menjadi seorang muslim. Dan seorang muslim adalah seorang yang senantiasa berusaha untuk mematuhi segala perintah Allah. Apa saja yang Allah suruh kita lakukan sebagai seorang muslim, kita sewajarnya mentaati perintah Allah. Dan apa yang Allah larang juga semestinya kita mesti yakin bahawa itu adalah terbaik untuk kita yang wajib kita tinggalkan. Sebagai seorang muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kita dalam beberapa hadis. Pertama, Nabi ingin kita orang Islam semuanya mesti tahu tentang asas agama kita dan tahu bagaimana nak berakhlak sebagai seorang muslim. Contohnya, Nabi telah bersabda, al-muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu.
Ataupun dalam hadis yang lain katanya al-muslim salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selalu jaga lidahnya, tangannya daripada mengganggu orang Islam yang lain. Kemudian Nabi bersabda, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Semua orang Islam terhadap orang Islam yang lain, tak kira dia baru, dia lama, dia miskin, dia kaya, dia laki-laki, dia perempuan, sama saja. Bahawa haram artinya sangat suci, darahnya suci, tak boleh kita cederahkan dia. Hartanya tak boleh kita ambil tanpa izinnya, haram. Dan juga maruahnya tak boleh kita jatuhkan maruahnya, tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita membawa sesuatu yang merosakkan bagi dia. Ingatlah bahawa Islam agama yang menganjurkan orang Islam supaya menjadi manusia yang berguna, seperti mana Nabi pernah bersabda, al-mu'min manfaatun. Seorang mukmin yang beriman pada Allah senantiasa membawa kebaikan pada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tak kira muslim atau belum muslim. Begitu juga kata Nabi, wala takunu qalla 'alan nas. Artinya seorang muslim yang mukmin tidak akan membebankan orang lain. Kita selalu membawa kebaikan di mana saja kita pergi, bukan menyusahkan orang, apalagi menyusahkan diri dan menyusahkan keluarga sendiri. Kalaulah kita seorang muslim dapat menghayati apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi dalam hadis ini, sudah cukup. Kita bisa menjadi umat yang terbaik, sebagaimana Allah telah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita bukan sebarang umat macam umat sebelum kita. Allah gelarkan kita suatu gelaran yang tak pernah digelarkan oleh Allah kepada umat sebelum kita, yaitu gelaran kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik umat, bukan sebarang umat. Umat yang terbaik, yang istimewa, number wahid. Kerana apa? Dan kita bukan hanya umat yang terbaik untuk umat Islam, ukhrijat linnas, dilahirkan di tengah-tengah manusia, imma manusia yang muslim atau yang belum muslim. Kita adalah umat terbaik untuk seluruh manusia. Artinya umat ini adalah umat amal ma'ruf nahi mungkar, umat yang menjalankan tugas menyelamatkan orang daripada syirik, dari khurafat, dari zulumat ila nur, ila tauhid, ila iman. Dan di waktu yang sama umat ini jalankan tugas untuk mencegah manusia buat keburukan, maksiat dan benda yang haram. Umat ini umat yang bertanggung jawab, umat yang menjalankan tugas para nabi-nabi, yaitu amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita jalankan tugas kita, insya Allah kita tetap berjaya di sisi Allah di dunia sampai di akhirat. Kehidupan di dunia ini sementara, kehidupan akhirat itu kekal abadi. Sebab itu kami ingin menyeru supaya saudara-saudara jangan lupa ikut program White Channel, supaya dapat kita memahami apakah kehendak Islam daripada kita. Umat Islam bukan umat yang mewakili satu bangsa, satu kaum, tidak. Tapi umat Islam mewakili manusia seluruhnya. Itu yang jadikan kita istimewa, kerana kita adalah umat saksi bagi manusia seluruhnya. Bagi orang Thailand yang belum muslim, bagi orang Cina di Cina, bagi orang Korea, orang Japan, orang Amerika, mana saja manusia ada, kita adalah umat untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kejayaan pada kita di dunia ini dan kejayaan di akhirat. Itu yang kita selalu doa kepada Allah. Jangan hanya doa saja, jangan hanya pandai minta tapi tak pandai melakukan apa yang disuruh oleh agama kita. Apa yang kita minta, tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat penting, kerana Allah pernah ingatkan kita dalam suratul Baqarah bahawa dalam dunia ini ada dua jenis manusia. Satu jenis yang selalu minta, ya Allah berilah kepada kami kebaikan di dunia.
Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat tak dapat apa-apa bahagian kerana mereka mau senang di dunia saja. Wa minhum, kemudian Allah bagi tahu ada pula satu golongan yang suka berkata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mau ya Allah beri kebaikan, kesejahteraan, keamanan, kejayaan kepada kami di dunia ini, dan juga yang sama kita harap di akhirat nanti, dan jauhkanlah kita dari azab dunia dan azab akhirat. Ini sebaik-baik doa. Tapi jangan hanya doa saja. Apa yang kita doa mesti kita laksanakan. Kita mesti kerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi. Contohnya, Nabi telah ingatkan umat, man aradu dunya fa alaihi bi'ilm, wa man arada bil akhirah fa alaihi bi'ilm, wa man arada huma fa alaihi bi'ilm. Siapa mau berjaya di dunia perlu ada ilmu dunia. Siapa mau berjaya di akhirat perlu ada ilmu akhirat. Siapa mau berjaya dunia akhirat perlu ada kedua-dua ilmu ini. Insya-Allah dengan ilmu yang nafi', bukan ilmu la yanfa'. Ilmu yang berguna adalah ilmu yang bergantung kepada Al-Quran, wahyu, bukan nafsu, bukan pandangan, bukan qila wa qala, tetapi qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang dinamakan ilmu hakikiyah, ilmu hak, ilmu yang datang daripada firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan iman kita dan selamatkan umat ini dari segala fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal ibadah kita, doa kita, dan jauhkan kita semua daripada semua bentuk bala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqi wal aqli da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنه عهد